Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan boleh screenshot sekarang screenshot untuk muka surat ni sambil saya jelaskan pada tuan-tuan sekali lagi. Ini seperti yang saya sebut tadi, saya nak tuan-tuan buat latihan untuk kalimat pergi, kalimat tulis, kalimat keluar dan kalimat makan ni dalam bahasa Arab. Kalau dhahaba, yang ni fi'il madhi dia, yang ni fi'il mudhari' ni, yang ni fi'il amar. Ini dia dan engkau Zahaba, dia telah pergi. Yadhabu, dia pergi. Tak ada telah. Idhab, pergilah oleh engkau. Sebab fi'il amar ni tak ada untuk ganti nama diri ketiga, tuan-tuan. Pergilah engkau, pergilah kamu. Ni ganti nama diri kedua saja. Ini uktub, tulislah oleh engkau. Ukhruj, keluarlah oleh engkau. Kul, makanlah oleh engkau. Jadi ni fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Ni pun sama. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Untuk kalimat pergi, Zahaba, yadhabu, idhab. Tengok ni zal. Zahaba, nanti saya dekatkan. Okey, sebentar tuan. Okey. Zahaba, yadhabu, idhab. Zahaba, yadhabu, idhab. Nanti saya kecilkan sikit. Okey. Ni kalimat pergi. Zahaba, yadhabu, idhab. Untuk kalimat tulis, kataba yaktubu uktub. Kataba yaktubu uktub. Untuk kalimat keluar, kharaja yakhruju ukhruj. Kharaja yakhruju ukhruj. Kharaja, dia telah keluar, yakhruju, dia keluar, ukhruj, keluarlah oleh engkau. Kemudian kalimat terakhir ini, akala yakulu kul. Akala, dia telah makan, yakulu, dia makan, kul, makanlah oleh engkau. Akala yakulu kul. Lagi sekali, tuan-tuan sama-sama dengan saya. Zahaba yadhabu idhab. Kataba yaktubu uktub. Kharaja yakhruju ukhruj. Akala yakulu kul. Ni kalimat-kalimat dia, 4 kalimat. Tuan-tuan boleh buat latihan, insya-Allah. Mudah-mudahan nanti Allah pemudahkan tuan-tuan untuk lembut lidah tuan-tuan untuk bertutur dalam bahasa Arab, insya-Allah. Ini kita buat latihan. Yang ni kita panggil latihan tasrif. Kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, latihan tasrif ni memang wajiblah untuk tuan-tuan biasa sebut dan sebagainya, dan saya telah ringkaskan seringkas-ringkasnya. Yang ni yang paling mudah untuk tuan-tuan, yang paling mudah untuk tuan-tuan buat latihan fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar, tuan-tuan. So buat latihan, nanti menggunakan kalimat-kalimat ni kita akan masuk pada pelajaran bahasa Arab pertuturan kita nanti, insya-Allah, tuan-tuan. Baik, kita ambil ayat kita seperti mana yang saya janjikan tadi. Kita ambil ayat yang ketujuh, ayat yang ketujuh daripada surah An-Nisa, tuan-tuan. Okey, kita ambil ayat yang ketujuh sebentar. Okey. Hari ini kita akan masuk pada mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍan. Nasiban mafruḍan. Nanti saya besarkan ayat ni. Mimma qalla minhu aw kathur. Mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍan. Kita ambil serangkap-serangkap, tapi izinkan saya nak jelaskan ayat ni dulu daripada awal sikit supaya tuan-tuan boleh back on track balik, semua tahu cerita pasal apa. Baru senang kita bincang tentang dia punya teknikal. Okey, lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Maksudnya untuk lelaki-lelaki, bagi orang lelaki yang dewasa, nasibun, ada bahagian daripada apa yang telah ditinggalkan oleh kedua ibu bapa dan kerabat yang dekat mereka. Kalau ibu bapa dan kerabat dekat mereka meninggal dunia, maka ada bahagian untuk mereka daripada harta-harta yang telah ditinggalkan oleh ibu bapa atau kerabat itu. Untuk lelaki ada bahagian dia. Kemudian wali nisa'i, dan nisa pun untuk perempuan pun ada juga bahagian. Maknanya satu pusaka tu bukan untuk lelaki saja, maka anak-anak perempuan ataupun ahli keluarga yang perempuan yang sabitlah, yang berhak, ada juga bahagian. Mimma tarakal walidani wal aqrabun, sama ayat dengan atas ni. Mimma tarakal walidani wal aqrabun, diulang balik perkataan tu. Maknanya kalau harta pusaka yang ditinggalkan oleh ibu bapa dan kerabat dekat tu, orang perempuan pun ada bahagian. Kemudian mimma qalla minhu aw kathur, daripada apa yang sedikit daripada harta itu ataupun banyak. Maknanya harta tu banyak ke, harta tu sedikit ke ataupun harta tu banyak ke, ada bahagian masing-masing untuk rijal dan untuk nisa ini.
Jadi kalau sikit buat cara sikit, kalau banyak buat cara banyak. Nasiban mafruḍan sebagai bahagian yang telah ditentukan. Maknanya nasiban mafruḍan ni maknanya ialah sebagai bahagian mafruḍan yang telah ditentukan oleh Allah. Allah yang tentukan berapa banyak bahagian yang ini dijelaskan oleh Allah dan Rasulullah SAW melalui hadis-hadis beliau bagaimana untuk mengagihkan faraid tersebut. Untuk perempuan berapa bahagian, untuk lelaki berapa bahagian, itu dijelaskan panjang lebar dan tuan-tuan boleh tengok dalam hal yang berkaitan dengan fiqh berkenaan dengan faraid ini. So kita ambil dalam konteks ayat ni, mimma qalla minhu aw kathur, daripada apa yang telah sedikit daripada apa yang telah sedikit daripada harta itu ataupun banyak daripada harta itu. Maknanya mimma tarakal walidani wal aqrabun, dan untuk perempuan ada bahagian daripada apa yang telah ditinggalkan oleh kedua bapa dan kerabat dekat mereka, daripada apa yang sedikit ataupun daripada apa yang banyak daripada harta yang telah ditinggalkan. Sikit buat cara sikit, banyak buat cara banyak. Nasiban mafruḍan. Mereka diberi kepada mereka nasiban mafruḍan sebagai bahagian yang telah ditentukan oleh ditentukan oleh siapa? Ditentukan oleh agama, oleh Allah Azza wa Jalla. Faham tuan-tuan daripada apa yang sedikit ataupun banyak daripada harta itu sebagai mereka diberikan kepada mereka sebagai bahagian yang telah ditentukan oleh Allah. Boleh tuan-tuan dekat sini sebenarnya ada satu kaedah yang kejap lagi saya jelaskan pada tuan-tuan. Sebenarnya ada satu kalimat yang telah kita bayangkan ada sebelum ni. Kita bayangkan ada sebelum ni untuk kita faham makna ayat ni. Sebenarnya tak ada, tapi kita bayangkan ada untuk kita faham ayat ni. Sebab apa? Sebab ni nasiban ni di baris atas, jadi dia mungkin maf'ulun bih dalam konteks ini. Kalau dia maf'ulun bih, mana fa'il apa yang dikena? Itu yang kita kena seolah-olah macam kita ada bayangkan ada satu kalimat, tapi kalimat itu telah dihazafkan. Memang tak disebut. Jadi kita bayangkan ada, cuma tidak disebut. Okey, mimma qalla minhu aw kathur. Mimma, min dari, ma apa yang. Min dari haraf jar, ma apa yang, ni ialah isim mausul kita panggil isim mewakili. Cuma saya nak tanya tuan-tuan, dalam konteks ini ma tu dia mewakili apa tuan-tuan? Ma tu dia mewakili apa? Mimma, min dari, ma apa yang, qalla ia telah sedikit. Ma ni dia isim mausul. Dia mausul kepada apa? Dari apa yang sedikit daripadanya ataupun banyak. Daripada apa yang sedikit, apa yang terujuk pada apa? Dia rujuk pada harta yang ditinggalkan oleh walidani dan aqrabun. Walidani dan aqrabun. Okey, ma ni rujuk pada itulah. So dalam peringkat ketiga, ini ialah kalimat isim yang ada gelaran dan fungsi, dia mabni, tak payah bahas. Kemudian qalla, ia telah sedikit. Ini ialah kalimat fa'il. Fa'il apa tuan-tuan? Ada telah. Fa'il madhi. Fa'il madhi. So kalau fa'il, soalan saya yang pertama, apa ganti nama diri dekat dalam ni? Ia. Ia rujuk pada siapa? Ia rujuk pada ma. Ada tak maf'ulun bih? Ada tak maf'ulun bih tuan-tuan? Jawapannya tak ada. Jawapannya tak ada. Okey, kemudian kalau dalam pelajaran peringkat ketiga, qalla. Qalla ni ialah fi'il madhi, so dia mabni, tak payah bahaskan soal baris. Okey, minhu, min haraf jar. Hu-nya ni ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Isim dhamir. So dhamir ni rujuk pada siapa tuan-tuan? Daripada nya. Kalau nya ni tuan-tuan, saya cuba tuan-tuan tengok dia rujuk pada apa. Dari apa yang telah sedikit daripada nya atau banyak. Saya rasa hu ni dia kembali kepada ma ni juga. Daripada apa yang ni. Kalau kita nak kata harta kat sini tak ada sebut harta kan. So pada pendapat saya dia rujuk kepada apa yang ni. Kalau tuan-tuan ada jawapan lebih baik, tuan-tuan boleh bagi pandangan tuan-tuan dalam jawapan tuan-tuan nanti. Okey, hu ni kalau peringkat ketiga dia merupakan kalimat isim, dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi, iaitu isim dhamir. So dia tak boleh diubah barislah, dia mabni. Au ni maknanya atau, dia ialah kalimat haraf ataf, penyambung cerita kan. Dia ada apa? Wafa thumma au dan am, inilah haraf atau penyambung cerita. Kathura maknanya ia telah banyak. Ni kalimat apa tuan-tuan? Isim ke fa'il ke haraf? Inilah kalimat fa'il. Fa'il apa ada telah? Fa'il madhi. So kalau fa'il, apa ganti nama diri dekat dalam ni? Ia.
Ya, ia rujuk pada siapa atau apa tuan-tuan? Ia rujuk kepada ma ni juga Ia rujuk pada ma juga. So ada maf'ulun bih tak? Maf'ulun bih tentulah tak ada, ni kalimat terakhir dalam rangkap ni kan. Ya. Okey, apa ni? Kalau di kalimat terakhir, so tak ada ditulis maf'ulun bih dekat sini. Kalau dalam pelajaran peringkat ketiga, kathurani ila fi'il madhi. So kalau fi'il madhi, dia mabni. So tak payah bahas. Okey, ni kalimat terakhir, nasiban mafrudan. Nasiban sebagai bahagian ataupun bahagian yang ditentukan. So kita assume tuan-tuan. Kita bayangkan dekat pangkal ni ada satu kalimat lain yang boleh menjadikan nasiban ini sebagai maf'ulun bih. So pada saya lah, kalau tuan-tuan ada jawapan lebih baik, tolong share dengan saya. Tapi pada saya boleh bayangkan mungkin ada kalimat apa kat sini yang telah dihazafkan. Dia memberi mereka ataupun mereka diberi. Dia memberi mereka nasiban mafrudan. Dia memberi mereka bahagian yang telah ditentukan. Apa kalimat dia telah memberi? Yu'tihim contohnya. Yu'tihim itu adalah satu kalimat option yang saya bayangkan bolehlah berada di sini. So dengan sebab itu yu'tihim nasiban. Nasiban ni boleh menjadi maf'ulun bih yang kedua. Him itu maf'ulun bih yang pertama, nasiban maf'ulun bih yang kedua. Ada mana yu'tihim tak nampak ustaz? Memang tak ada. Cuma kita bayangkan dalam kepala untuk kita settlekan hal teknikal. Kalau tidak tuan-tuan nak kata ni sebagai nasiban ni kenapa dia mansub? Jadi kalau kita bayangkan macam tu, para ulama kata mudah sikit untuk kita faham. So nasiban ini ialah kalimat isim. Dia ialah isim biasa. Isim biasa dia mu'rab lah. So kalau dia mu'rab marfu' ke mansub ke majrur, dia mu'rab mansub. Okey, tanda mansub dia mana? Tanda mansub dia fathah. Penyebab mansub dia apa? Dia maf'ulun bih yang kedua. Kalau dia maf'ulun bih, dia kena apa? Maf'ulun bih tu yang kena buat kan? Dia kena apa? Dia kena beri. Dia diberi. Tak nampak apa ustaz? Yang itu tak ada. Dalam kepala kita saja. Itu antara kalimat yang saya pilih lah. Yang boleh. Setakat kemampuan saya pilih perkataan tu. So, nasiban inilah maf'ulun bih yang diberikan kepada mereka itu. Sebab itulah dia mansub. Dia maf'ulun bih yang kedua. So kalau pelajaran peringkat ketiga itulah dia, nasiban mafruḍan. Okey. Kemudian soalan kuis kita kat sini, nasiban mafruḍan. Ini mafruḍan ni maknanya yang ditentukan. Nasiban mafruḍan sebagai bahagian yang ditentukan. Ya. Okey tuan-tuan, ini dua isim berpasangan ni, nasiban mafruḍan ni. Soalan saya tuan-tuan, soalan saya ni dua isim berpasangan. Kalau di dua isim berpasangan, dia ni pasangan apa? Dia pasangan apa? Pasangan ada dua jenis, saya tak nak bagi clue, tuan-tuan tolong jawab apa jenis pasangan dia dan tolong hantar ke 0108173131. Terima kasih atas perhatian dan jangan lupa buat latihan lembut lidah tadi insya-Allah So sekali lagi saya sebut, hantarkan ke 0108173131. Mafruḍan, nasiban mafruḍan, dia pasangan apa? Dia dua isim berpasangan kalau tuan-tuan lupa, buka balik video lama. Mesti tuan-tuan jumpa di pasangan apa insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.